Hai, apa khabar? Terima kasih kerana klik video ni. Kerana dalam video ni saya nak kongsikan kepada anda tentang dua perkara ilmu tentang emas. Tapi sebelum tu, sila subscribe YouTube saya dan sharekan video ni kepada semua orang supaya kita dapat manfaatkan ilmu ini. Okey, baiklah. Kita terus ke poin yang pertama, iaitu nilai duit kertas bukan terletak pada kertasnya. Apa maksudnya? Maksudnya, tuan-puan, duit kertas yang kita gunakan setiap hari sebagai transaksi jual beli, nilainya adalah dijamin oleh kerajaan. Sebagai contoh, nilai ringgit Malaysia, jika tuan-puan lihat pada duit kertas kita, tertulis di dalam duit kertas tersebut, wang ini sah diperlakukan dengan nilai. Itu adalah bukti bahawa nilai duit kertas dijamin oleh kerajaan kita sendiri. Jadi, sekiranya sesuatu berlaku pada ekonomi dan politik sesebuah kerajaan, sudah tentunya nilai duit kertas kita akan merosot. Jadi, kekukuhan nilai duit kertas adalah bergantung kepada kekukuhan ekonomi dan politik sesebuah kerajaan. Tidak hanya berlaku di Malaysia sahaja, juga berlaku pada duit-duit kertas di negara-negara lain. Sebagai contoh, duit kertas negara Venezuela. Baru-baru ini, duit kertas negara Venezuela iaitu Bolivar mengalami kemerosotan nilai yang sangat teruk. RM1 bersamaan dengan 94.8 billion bolivars. sangat banyak, tuan-puan, sehingga kan duit kertas mereka tidak lagi laku dan mereka lebih suka untuk menggunakan transaksi jualan dengan menggunakan wang kertas dolar Amerika. Jadi, nilai duit kertas adalah bergantung kepada kestabilan ekonomi dan politik sesebuah kerajaan. Seandainya berlakunya perang, nilai wang kertas boleh menjadi kosong. Berbeza dengan emas. Menurut pakar keuangan Malaysia, Azizi Ali, emas adalah satu-satunya aset keuangan yang nilainya berdiri dengan sendirinya. Nilai emas adalah terletak pada berat dan ketulinannya sendiri. Tiada sesiapa yang menjamin harga emas tersebut. Seperti wang kertas dijamin oleh kerajaan, tetapi emas, nilai emas, tidak ada sesiapa yang menjamin nilai emas tersebut. Emas tidak berkait dengan sesiapa, emas tidak perlukan geran pemilikan, dan emas juga laku di mana-mana sahaja di seluruh dunia. Baiklah, satu fakta untuk anda, emas dan perak telah digunakan sebagai penyimpan nilai yang paling ampuh dalam sejarah manusia. Hal ini kerana sifat emas ini tidak boleh dicipta, emas tidak boleh dihapuskan, emas tidak boleh dimusnahkan. Bahkan dalam bentuk debu sekalipun, ianya tetap bernilai kerana ia adalah emas. Jadi, jika Tuhan telah takdirkan bahawa terdapat 100,000 tan emas di dalam perut bumi, maka sebanyak dan seberat 100,000 tan itulah yang akan bertukar tangan antara manusia untuk melakukan transaksi urusan jual beli sepanjang zaman. Jadi disebabkan faktor ini, ia adalah satu aset keuangan yang nilainya takkan jatuh sampai bila-bila. Jadi disebabkan faktor ini, emas adalah aset keuangan yang nilainya takkan menjadi kosong. Yang kedua, emas harganya lagi jatuh, lagi orang beli. Jadi perlu kita faham hakikat ini, kerana kita sebenarnya, tuan-puan, tak perlu risau tentang turun dan naik harga emas. Harga emas naik, kita gembira kerana emas yang kita simpan harganya turut naik sama. Dan apabila emas harganya turun, kita pun tetap gembira. Kenapa? Kerana bila harga emas turun, itulah peluang kita untuk membeli aset yang mahal pada harga murah. Jadi emas naik, kita gembira, dan harga emas turun juga, kita gembira. Jadi apa yang berlaku, tuan-puan, apabila harga emas turun? Ini pernah berlaku pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Sepanjang 3 tahun ini, harga emas dicatatkan sangat rendah berbanding harga emas pada tahun 2012. Jadi semasa harga emas rendah, orang ramai berebut untuk membeli emas dengan banyaknya di seluruh dunia. Berlaku pada negara China,
pada tahun 2013, hampir kesemua kedai emas di negara China diserbu oleh ramai orang kerana mereka nak beli emas, kerana pada waktu itu harga emas sangat rendah. Dan ada juga kedai-kedai di sana emasnya telah kehabisan stok. Malaysia pun sama, tak jauh beza, kerana menurut survey yang dilakukan, harga jualan emas seminggu dikatakan sama dengan nilai jualan selama sebulan. Itulah penangat emas. Tapi apabila nilai duit kita merosot, ada ke orang berebut-rebut nak beli duit kertas? Tak ada. Tapi jika nilai emas turun, orang ramai semua berebut nak beli emas. Ini penting ya tuan-tuan. Emas, jika harganya jatuh, ia adalah emas. Bahkan dalam bentuk debu, pasir sekalipun, ia tetap bernilai kerana ia adalah emas. Tapi jika duit kertas, jika nilainya turun, jika nilainya jatuh, ia hanyalah kertas tuan-tuan. Kertas yang tidak bernilai. Lagi jatuh nilai wang kertas tu, lagi orang lari. Tak ada pun orang berebut-rebut nak beli duit kertas bila duit kertas tersebut jatuh. Dan sejarah membuktikan wang kertas begitu berakhir dengan nilai kosong. Ini terjadi tuan-tuan, seperti di negara-negara lain, dan tak payah nak kata negara lain, kita ambil contoh di negara kita sendiri. Pada satu ketika dulu, Jepun pernah menjajah di tanah Melayu, dan Jepun telah membentuk sebuah kerajaan Jepun pada ketika itu dan mencetak sangat banyak wang kertas yang kita panggil sebagai wang pokok pisang. Pada ketika itu, orang yang berniaga dan menggunakan transaksi jualan menggunakan wang pokok pisang ni, apabila mereka dah banyak mengumpul wang pokok pisang, akhirnya Jepun telah kalah. Selepas Jepun telah kalah, semua wang pokok pisang tersebut tiada nilai tuan-tuan, tak laku. Jadi apa jadi orang yang telah menyimpan banyak wang kertas pokok pisang ni? Mereka jatuh miskin serta merta kerana wang pokok pisang yang mereka simpan langsung tiada nilai. Hakikatnya ia hanyalah kertas sahaja. Jadi tuan-tuan, sebenarnya tak rugi untuk kita simpan emas tuan-tuan, kerana emas adalah salah satu bentuk wang yang nilainya lebih terjamin. Kerana kalau kita bawa emas pergi ke mana-mana sekalipun, kita bawa emas pergi ke luar negara, emas tu akan tetap laku. Semua orang akan tetap terima emas. Tapi kalau kita bawa duit ringgit Malaysia pergi ke luar negara, kalau kita tak tukar kepada duit diorang tak akan terima. Dan diorang tak nak pun duit kertas kita. Mungkin duit kertas kita tak bernilai. Kerana emas ni sebenarnya, ia adalah sesuatu aset. Ia adalah sebuah aset yang mampu milik. Jadi semua orang boleh memiliki emas. Walaupun pelajar-pelajar universiti sebenarnya boleh memiliki aset, dan saya sendiri menyimpan emas kerana nilai emas ni dalam masa jangka panjang, insyaAllah nilainya akan tetap meningkat. 10 tahun dahulu berbeza dengan nilai duit RM100 pada hari ini. Jika 10 tahun dahulu nilai duit RM100 tersebut dapat beli 10 barang, pada hari ini mungkin nilainya hanya dapat beli 5 barang sahaja. Itu adalah inflasi. Mata wang ringgit kita merosot. Apabila mata wang ringgit kita merosot, segala barang akan jadi naik. Jika berminat untuk mulakan menyimpan emas hari ini, hubungi saya. Janganlah malu, janganlah segan, kerana semua description saya akan sediakan di bawah. Boleh WhatsApp saja terus. Itu sajalah ilmu yang saya nak sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share.